Jadi cuba kita tengok, hijrah bukan sesuatu yang mudah, malah perlu mujahadah, perjuangan untuk menggapai hijrah yang sebenar. Kerana di situ banyak cabaran dan ujian. Tidak mengapa dikatakan menunjuk baik atau alim daripada dikatakan menunjuk jahat atau jahil. Cukuplah Allah tahu niat kita. Baiklah, masa saya tulis ni, sebab saya dah sebut di awal semalam, buku Sahabat Dunia Akhirat ni adalah tulisan saya di FB. Maksudnya kadang saya tulis pendek, ada yang saya tulis panjang. Kemudian pihak Galeri Ilmu dia kumpul-kumpulkan dan dia minta saya tambah. Dan dibantu oleh editor juga. Jadi masa saya tulis ni, sebab saya baca banyak tulisan di FB, dia kata ataupun soalan kepada saya, yang tersedih bila dia nak mula hijrah, maka dia banyak post benda-benda yang positif. Dia banyak post perkara-perkara yang berkaitan dengan hijrah dia lah. Lalu orang peli, bahkan dia kata kena unfriend. Bahkan dia kata, alah nak tunjuk bagus, macam kau tu bagus sangat. Tiba-tiba bagi nasihat. Tengoklah diri sendiri. Contoh, saya tengok, saya pun mendekati artis kan, beberapa orang artis, mereka bila saat nak hijrah, mereka perlu hide komen ataupun mereka terus setting tak dibenarkan komen. Maksudnya dia, orang yang nak hijrah ini bukan sekadar hijrah mungkin pakaian, tapi dia turut sama hijrahkan media sosialnya. Hijrahkan lingkungan dia di media sosial. Dia mula juga hijrahkan perkataan yang dia nak tulis. Selama ni mungkin dia banyak share benda-benda yang lara, benda-benda maksiat, benda-benda yang hiburan. Tapi bila dia nak mula hijrah, dia mula share apa? Tazkirah, ceramah. Sampai peringkat, dia kata ujiannya, ramai yang unfriend, ramai unfollow, ramai pelik dan ramai juga kecaman di bawah tu. Bajet bagus. Macam kita orang tak tahu. Kau punya dahsyat perangai. Sekarang nak tunjuk alim pula. Akhirnya, ramai di kalangan artis follower yang ramai, dia perlu komen tu dia sekat. Sebab dia kata sangat sakit, sangat sedih, kadang jadi lemah semangat. Ada yang mendoakan, teruskan, doakan semoga kuat, terus istiqamah. Tapi kita kan bila disebut ada satu benda yang manis dengan benda yang pahit, mana lagi ingat? Benda yang pahit. Banyak-banyak kedai yang sedap, kedai yang tak sedap itulah kita ingat. Lalu je, kedai ni serik, tak nak. Sama lah juga, banyak-banyak orang puji mesej tu, tapi seorang je yang keji. Yang tu lah dia stalk, dia tengok siapa lah ni. Yang puji ramai tu dah jadi tawar dah sebab ada satu yang pahit. Masya Allah. Sebab itu hijrah ini bukan satu yang mudah. Alim ulama sendiri sebut kita akan diuji dengan rasa sakit. Tetapi percayalah, siapa yang hijrah kerana Allah akan dapat pertolongan Allah. Kalau kita merujuk hadis Nabi SAW, mari kita sama-sama baca. Barakah membaca matan hadis Nabi sebagaimana disebutkan sebelum ini. Saya suka ibu-ibu sekalian lepas ini kan, walaupun baca buku ni seorang-seorang, bila jumpa hadis Nabi baca matan. Sebab kita ni, terutamanya orang Islam lah, ialah orang Islam lah, bila baca Al-Quran tak baca terjemahan. Bila baca hadis Nabi baca terjemahan, tak baca matan. Sedangkan matan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita membacanya dikira sebagai ibadah. Kita baca apa? Ayat-ayat cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rindu Rasulullah berbicara dengannya, bacalah hadis Nabi. Barang siapa yang rindu untuk Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Barang siapa yang rindu untuk berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Sebab saat solat kan kita je yang bercakap. Sambung-sambung, tak berhenti bercakap. Ke ada yang termenung ketika solat? Adalah kan, ketika makmum baca panjang, dia sempatlah fikir, ini lauk apa, esok lauk apa, ayam ada tak. Tapi kalau solat sendiri kan kita hanya berpindah. Sentiasa berborak, bercakap dengan Allah, meminta, merayu, mengadu. Daripada doa ke doa. Sebab itu as-salah dikira sebagai ad-doa, sebagai doa. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca matan hadis Nabi, seolah-olahnya kita sedang mengulang perkataan ataupun ayat-ayat cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca ya. Saya baca, muslimat ikut. Tadi bila baca serentak jadi berterabur sikit kan. Bila baca tu bunyi Arab belaka. Masya Allah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tegak. Kita sekat kat perut suara. Dah makan apa tadi waktu rehat? Kuih. Sekat kat perut tu kan, tu yang jadi. Duduk tegak sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Setiap apa yang kita buat akan dinilai berdasarkan niat. Allah sedang melihat apa yang terkandung di dalam hati. Walaupun zahirnya nampak benar, zahirnya nampak ikhlas, nampak khusyuk, tetapi pandangan Allah menembusi hati kita. Sebab itu kadang-kadang, subhanallah, hati itu, niat itu sendiri lebih kuat daripada amalan. Sesungguhnya hati itu sendiri lebih kuat daripada amalan kita. Masya Allah. Dalam bab ini saya ingin bawakan beberapa hadis yang lain, tapi kita baca dulu. Okey, Nabi sebut setiap perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas, akan diberi ganjaran sama ada pahala ataupun dosa berdasarkan apa yang diniatkan. Muslimat sekalian, contoh kita nampak ada duit RM100 di tengah jalan. Masa tu tengah sesak pula tu kan, tengah tak ada duit. Tangan yang sama, duit yang sama, tempat yang sama, kita ambil. Pertama niat untuk ambil terus diri sendiri. Apa hukum dia? Pertama hukumnya jatuh haram. Tapi yang kedua, kita ambil, tapi tangan yang sama, duit yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, tapi hanya niat yang berbeza. Niatnya ialah nak ambil duit ni, nak serahkan pada pihak mungkin dekat dengan masjid ataupun dengan surat untuk buat pengumuman. Sebenarnya ada bab hukum hakam berkaitan dengan barang yang hilang, barang yang dijumpai. Kalau makanan, jumpa KFC yang family bucket tu. Lepas tu ada orang tertinggal, tak tahulah kan, contoh tertinggal lah. Jadi kalau kita jumpa, kita tahu dia ada tempoh hayat dia. Mungkin kita tunggu sampai masa kalau lebih lagi tak elok ni. Dalam keadaan tersebut bukan kita terus ambil, sebab mungkin ada orang patah balik. Jadi dibenarkan, diharuskan supaya tidak membazir. Tapi kita pun risau kan, bimbang, kemudian kita tak makan. Mungkinlah daripada buang dan rosak begitu saja, kita bimbang, kita berilah kepada sesiapa yang memerlukan. Kita kata ni saya jumpa. Itu di antara hukum hakam berkaitan dengan makanan yang dijumpai. Daripada rosak, membazir begitu saja. Tetapi perlu diusahakan mencari tuannya dahulu. Sama juga kalau jumpa barang berharga. Jumpa pula golang emas. Tebal pula tu, siap pergi kedai emas. Nak cek, betul tak ni? Masya Allah. Ia sebenarnya ada hukum hakamnya, nilai-nilai tertentu, buat pengumuman dulu. Orang yang jumpa itu, mungkin satu ketika, tempoh tertentu dah buat pengumuman, tak ada siapa yang tuntut, ia boleh jadi hak milik kepada siapa yang jumpa. Tapi ada syarat-syarat. Saya lupa, ini bab fiqh. Ada syarat-syarat tertentu. Jangan terus-terus ambil tindakan ni je terus. Jadi saya sebut tadi tu, contoh jumpa duit, tangan yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi niat yang berbeza telah menjatuhkan hukumnya haram ataupun halal. Harus ataupun haram. Halal ataupun haram lah. Diambil dengan niat untuk diberikan kepada pihak yang berkenaan untuk dibuat pengumuman, maksudnya dapat pahala. Masya Allah. Betapa besarnya peranan niat.